So saya rasa semua dah dapat tahu serba sedikit tentang pelaburan tu, kenapa dia penting dan sebagainya ya. Sebab pelaburan tu yang akan membantu kita untuk meningkatkan apa yang dikatakan penting untuk menambahkan duit kita. Kalau tanpa pelaburan memang susahlah untuk kita menambahkan pendapatan ya, sebab penting untuk pelaburan ni dia yang boleh membantu kita mengatasi inflasi. Sebab kalau dengan menyimpan sahaja tanpa melihat kepada apa pulangan yang sedia ada, ya, kita mungkin susah ya, sebab pulangan daripada simpanan biasa dekat bank ya, pulangan daripada simpanan biasa dekat bank tak begitu tinggi. Dia hanya lebih tinggi sekiranya kita melabur ya. Kalau kita tak melabur, dia memang susah ya. Kita tak akan dapat mencapai. Saya selalu bagi contoh nasi lemak ya. Kalau kita ambil nasi lemak, harga nasi lemak kalau kita carikan 10 tahun dulu. 10 tahun dulu kalau saya nak beli nasi lemak RM1 memang ada kan. Tapi kalau saya nak ambil sekarang ya, kalau katakan sekarang saya nak cari nasi lemak RM1 memang dah kurang lah ya, dah kurang di mana kita boleh cari dia. Betul? Tapi katakan kalau 10 tahun akan datang, rasanya boleh cari tak duit ni lagi, harga ni lagi, nasi lemak RM1? Mesti dah tak boleh dah. So sebab tu dikatakan untuk mencapai matlamat hidup kita, sekiranya macam nak memiliki rumah besar, persaraan impian ya, pelaburan tu penting sebab pelaburan yang boleh membantu kita perlindungan terhadap inflasi. Sebab bila kita melabur, kita dapat pulangan daripada pelaburan tu, dan pulangan itulah yang membantu nilai yang kita pakai macam nasi lemak tadi. So 10 tahun akan datang memang saya tak boleh cari nasi lemak RM1. So baik saya gunakan RM1 tu sekarang, saya boleh beli nasi lemak. Tapi kalau 10 tahun akan datang saya mungkin tak dapat nak beli benda tu sebab RM1 tu mungkin boleh pakai untuk masuk tandas kot masa tu ya, sebab nilai penggunaan kita ya. So jadi kalau kita melabur, kita dapat pulangan. So kita kena pastikan pulangan yang kita dapat tu melebihi kadar inflasi, iaitu melebihi kos hidup kadar inflasi kita. So kalau kita tengok rata-rata dalam 2%, 3%, so pulangan yang saya dapat tu kenalah lebih daripada tu. Itu yang penting ya. So jadi macam tadi Puan Mastura kongsi jenis-jenis pelaburan skim yang ada dekat PTPTN, yang anda kena tengok apa pulangan dia. Apa pulangan yang sedia ada yang boleh saya guna, yang boleh apa orang cakap menambahkan pendapatan saya ya. So jadi pelaburan tu penting sebab dia perlindungan terhadap inflasi, dia meningkatkan pulangan dan dia boleh membantu kita mencapai aspirasi hidup. So kalau kita lihat ni, sekiranya kita nak capai ke aset masa depan, so memang yang membantu ialah pelaburan. Tetapi sebelum anda membuat sebarang jenis pelaburan, pastikan anda tahu tujuan dia. Macam hari ni kita bincangkan tentang pendidikan anak. So macam mana saya nak simpan untuk anak saya berapa kos. So anda kena fikirkan apa jumlah akhir yang anda nak. Dikatakan anak baru lahir sekarang. Dalam 17 tahun ni, sebelum dia 17 tahun saya nak simpan jumlah macam mana. So kita kena ada end in mind, roughly lah estimate dia berapa anggaran dia, berapa yang saya nak. Lepas tu kita kena cari pelaburan yang boleh membawa kepada pulangan itu. Ya, jangan hanya menyimpan, melabur tanpa melihat kepada apa expectation, apa pulangan yang anda nak. Sebab ramai bila kita tanya ada buat pelaburan, ada. Berapa pulangan dia? Tak tahulah, tapi adalah. Itu yang bahayanya. Sebab sekiranya pelaburan tu kurang pulangannya, dia lebih rendah daripada kadar inflasi, baik anda gunakan je duit tu sekarang. Anda boleh beli benda yang lebih banyak. Ya. Jadi pastikan pelaburan tu tidak merugikan kita. Ya, pastikan
dia ada tujuan, anda dah pasti ada dah lihat pada risiko dia, anda dah tengok apa pulangan, adakah pelaburan ni untuk jangka masa pendek dalam 5 tahun anda perlukan atau adakah ni untuk jangka masa panjang. So kita kena adakan apa orang kata garis masa, timeline tu, apa maklumat kita ya. So bila kita jenis lihat pelaburan memang kita kena tengok ya, lebih rendah risiko, lebih rendahlah pulangannya. Tapi kita adalah ya deposit tetap, ya unit amanah ya. Macam yang PT-PT yang kongsi tadi, dia lebih pada unit amanah lah. Ya, lepas tu saham komoditi. So lebih tinggi pulangan. Tapi kita kena ada pengetahuan dalamnya. Sebab risiko dia tinggi, macam duit yang kita masukkan tu boleh hilang juga. Ya, so jadi kita kena pilih ya jenis pelaburan yang kita pakar, kita faham mengenainya. Kalau tak faham, that's why selalu kita cakap pelaburan ni ya, pelaburan yang pertama yang harus dilakukan ialah pelaburan dalam ilmu pengetahuan sebenarnya, bukan yang lain ya. So yang paling penting dia kena ada pelaburan dalam ilmu pengetahuan. So ini antara jenis-jenis pelaburan yang kita ada. Deposit ni macam fixed deposit lah, orang cakap deposit tetap ya. Dia kita masukkan dalam bank, kita ada jenis account deposit tetap ya. So pulangannya mungkin dalam 3-4, tapi sekarang ni lebih rendah lah disebabkan ya OPR lebih rendah. So ini jenis pelaburan yang ada. Lepas tu kita ada bond ya, kita ada unit trust, unit amanah ya, yang selalunya kita dengar lah, impact ramai yang gunakan duit simpanan KWSP-nya akaun satu untuk masuk dalam unit amanah lain ya. So dalam unit amanah ni pun dia ada risiko tinggi, risiko rendah, risiko sederhana dan pelbagai jenis fund ya. So jadi apa yang kita selalu silap dan tak buat ialah kita tak berjumpa dengan ejen kita setiap tahun untuk mengetahui prestasi pelaburan kita. So bila ada ejen tu, anda kenalah jumpa dia setiap tahun, tanya dia, okey berapa pulangan yang telah saya dapat? Kalau saya nak capai jumlah ni, macam mana? Apa yang boleh dilakukan? So dia kena menasihati kita. Ya, sebab kita tak pakar kan, so kita minta nasihat orang lain ya, dan dia ejen yang telah dilantik dan sebenarnya ada bayaran untuk dia sebenarnya melalui pelaburan anda tu. So, jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Setiap tahun sekali pastikan ada perjumpaan dengannya, bukan hanya untuk dapatkan payung percuma ke, diary percuma ke, tapi pastikan anda kenal apa pelaburan yang telah anda lakukan, macam mana prestasi dia ya. Lepas tu of course kita yang ada ni juga, kita ada REITs ya. REITs ni kita tak membeli hartanah tapi kita buat pelaburan ya dalam hartanah tu. Dan ini juga antara cara. Lepas tu kita ada stock, share, dan paling yang saya rasa wanita suka emas lah ya. Emas ni dia of course sekarang semua orang tahu lah kan harga emas tinggi ya. So adakah ia waktu yang baik untuk membeli? So kita kena pertikaikan ya. Betul ke tak ya. Lepas tu saya rasa sesi saya yang sebelum ni pun ramai yang bertanya ya. Lepas tu yang kalau kita dengar terma-terma baru dalam pelaburan, kita selalu dengar tentang Bitcoin, yang jenisnya, Bitcoin ialah satu jenis cryptocurrency ya. Lepas tu kita ada peer-to-peer lending dan kita ada crowdfunding juga. Ini semua yang terma-terma baru ya. Sebenarnya yang ni anda kena kenal lebih ya. Sebab kalau tak kenal, anda kena berhati-hati, sebab kalau tak nanti mungkin jadi mangsa skim penipuan kewangan ya. Sebab ramai dia nak melabur, dia nak cepat kaya, lepas lagi jadi cepat miskin pula ya. So, jadi kita kena berhati-hati. Nak melabur untuk pendidikan anak-anak bagus, memang saya nak simpan duit, tapi jangan hilang semuanya kerana kita kadang-kadang tamak ya. Yang paling penting, kadang-kadang ada orang dia tamak dan jadinya kehilangan kesemuanya ya. So berbagai skim ya penipuan kewangan berlaku sekarang. So tolong berhati-hati ya.
yang paling ketara sekarang ialah panggilan daripada bank ke yang kata, oi adakah puan tengah menggunakan kad kredit ni di kawasan ni? Then puan pun cemas. Puan kata, oh tak ada, saya tak ada pun kad kredit tu. Lepas tu dia kata, oh ini ada orang gunakan nama puan dan dia tengah menggunakan tu. Jadi dia boleh curi duit puan daripada semua akaun. So panggil bank negara, dia bagilah nombor palsu dah adalah officer palsu kat sana dan dia akan nasihatkan supaya keluarkan semua duit tu pergi kepada satu akaun keselamatan. Dan akaun keselamatan ni kalau dimasukkan duitnya confirm lah hilang semuanya. Ya. So jadi kalau ada orang panggil macam tu, sebenarnya bank negara dia tak ada pun akaun keselamatan. Apa yang kita kena buat ialah bank negara akan menasihati supaya pergi balik pada bank kita, bank di mana kita simpan duit tu Lepas tu kita akan berbincang dengan bank cari orang kata orang bank akan block akaun kita. Dia akan freeze, dia akan block akaun kita supaya kita dapat supaya dia boleh buat penyiasatan lah sementara tu. So jadi tolong berhati-hati kalau ada orang datang something yang orang cakap too good to be true lah. So apa yang kita boleh lakukan, kita boleh check dengan Bank Negara Financial Fraud Alert, dia ada satu senarai. Semua syarikat yang telah disenarai hitamkan, periksa senarai kat sana kalaulah ada yang datang berjumpa. Lepas tu kita ada investor alert pun oleh Security Commission, so boleh periksa dekat sana juga So jadi renungan saya masa saya pun tak banyak paling penting dalam membuat pelaburan ni, cari matlamat, tengok jangka waktu dia, kaji juga kemampuan jangan yang paling penting kat sini kena kawal emosi lah. Kena kawal emosi, jangan tamak, jangan ni tak ada duit cepat apa-apa dia pun mesti dia boleh datang tapi slow and steady lah, win the race orang cakap sentiasa mula dengan asas. Kalau tak mahir tak apa, mula dengan yang asas, macam dengan yang tadi dengan PTPTN pun tak apa, dengan unit amanah pun tak ada mana-mana pun tapi mula dengan asas, duit tu biarlah di bawah kemampuan kita melabur dengan tetap untuk kurangkan kerugian, maksudnya setiap bulan buatlah sedikit dan diversify, pelbagaikan, jangan semua duit beli emas je. Nanti kalau harga emas jatuh teruk rugi so jadi kita pelbagaikan dan dapatkan nasihat kewangan daripada pakar. So bagi tuan-tuan dan puan-puan ni invest Security Suruhanjaya Security ni dia ada buat Invest Smart Invest Smart kali ni di mana dia akan bawalah semua tip-tip pelaburan di mana boleh melabur syarikat-syarikat yang di bawah Suruhanjaya Security ni pada 23 hingga 25 Oktober ni. So bulan ni memang dia ada buat seminar. Jadi pastikan anda sertai, dia online dia virtual. So anda boleh masuk website Suruhanjaya Security, dia ada link untuk buat registration dan anda bolehlah buat pendaftaran dan anda boleh ikuti. Ini bagus sebab kalau kita nak dapatkan nasihat kena cari satu-satu. Ini semua orang ada dalam satu tempat. So cubalah daftar daftar untuk belajar lebih pada yang minat dengan Invest Smart ni. So jadi akhir kata, be in power, melabur dalam diri, tambah pengetahuan, emosi, tolong kawal, jangan tamak dan sabar tak ada benda yang datang cepat dan perkembangan sentiasa mengikuti perkembangan tinggi sebab pelaburan dia akan terpengaruh dan dengan semua benda yang ni dan sentiasalah ikuti tengok kalau ada penipuan ke jenis tu supaya kita pun tak tertipu